Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhihi al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa, marilah kita mulakan pertemuan kita dengan mengingatkan diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita juga memulakan pertemuan kita ini dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita mendoakan keberkatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita. Lama dah kita duduk setiap hari Selasa lepas maghrib bincang mengenai benda yang agak basic, tapi merupakan di antara benda paling penting yang perlu setiap Muslim itu faham, iaitu perbincangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang telah kita perbincangkan berkaitan dengan iman, yang mudah-mudahan selama ini adalah manfaatnya insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mabadi' Ahlus Sunnati wal Jamaah, antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah adalah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencipta ataupun mentakdirkan apa-apa urusan tanpa hikmah dan faedah. Maka setiap yang Allah Subhanahu wa taala cipta, setiap yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, setiap yang Allah jadikan, pasti ada hikmahnya. Antara benda yang kita secara sedar ataupun tidak sedar dari segi ibadah yang kita buat setiap hari sebanyak sekurang-kurangnya 17 kali satu hari, yang kita buat antaranya adalah kita baca suratul Fatihah. Kalau kita kira bilangan rakaat solat fardu kita satu hari, lebih kurang, bukan lebih kurang, memang 17 rakaat satu hari, dan menjadi rukun dalam mazhab untuk kita membaca suratul Fatihah. Maka sejak dulu lagi, apabila kita mengaku kita ni nak melakukan terbaik sebagai seorang Muslim, kita salat hari-hari, setiap hari kita ulang-ulang suratul Fatihah 17 kali satu hari. Sebulan dah berapa banyak tu? Setahun dah berapa banyak? 10 tahun dah berapa banyak? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ni baca surah Al-Fatihah berulang-ulang kali bersebab
Sekiranya kita lihat kepada suratul Fatihah, ulama sebut banyak fawaid suratul Fatihah, banyak faedah-faedah, hikmah-hikmah suratul Fatihah. Namun di antara perkara terpenting yang wujud di dalam suratul Fatihah dari sudut makna, tidak lain dan tidak bukan suratul Fatihah menekankan kepentingan akidah yang jitu bagi Muslim untuk dia faham. Al-Fatihah menerangkan bahawasanya pentingnya seorang manusia itu mempunyai iman yang kuat. Seorang mukmin itu seharusnya memahami hubungan di antara dia dengan Tuhan dia, dan seharusnya manusia menghubungkan sebuah pertalian di antara dia dengan Tuhan Jalla wa'ala. Lalu insan setiap hari, setiap salat yang dilakukan, dalam setiap rakaat yang dia baca Fatihah, dia sebut ihdinas siratal mustaqim, yang makna dia itu, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ulama tafsir sebut jalan yang lurus ini tak lain dan tidak bukan adalah Islam dan iman. Kita fikir balik, kita ni dah pun iman, dah pun Islam, namun Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ulang setiap hari 17 kali, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Memberitahu kepada kita dua perkara. Satunya, kata para ulama, setiap mukmin itu hendaklah senantiasa meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkanlah ke atas diri dia iman. Bahawasanya urusan iman itu merupakan urusan hati yang dia itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Yang iman itu kadang-kadang dia naik melonjak, kadang-kadang dia turun, dia hilang. Maka marilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah banyak-banyak minta daripada Allah, ya Allah, peliharalah iman di atas hati ini. Keduanya, kata para ulama, sekiranya telah ada di dalam jiwa insan itu iman, doalah senantiasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah keimanan di atas iman yang setia ada itu. Maka ini di antara kepentingan suratul Fatihah yang kita baca. Setelah membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, Allah sebut jalan ini merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri kurnia. Allah pernah tunjuk di atas beberapa golongan insan. Ulama tafsir bila cari ke ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mentakdirkan manusia beberapa golongan telah pun menemui jalan ini. Di antara mereka adalah para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Allah sebut yang pertama yang telah menjumpai ayat ini, menjumpai jalan ini, jalan keimanan dan Islam itu, pertamanya adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kita bincang masalah iman, dan bila kita bincang masalah iman, perbincangan keimanan itu tak boleh lari daripada membincangkan masalah para anbiya. Pertamanya dikarenakan anbiya itulah mereka-mereka yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan Tuhan kepada manusia. Keduanya itu, para anbiya mereka itu dengan sendiri mereka itu merupakan di antara rukun-rukun iman. Kita kembali kepada perbincangan kita mengenai anbiya dan tugas para anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila cipta Adam alaihi salam sebagai bapa insan, Allah bincang, Allah ceritakan dekat para malaikah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita bincang ayat ini berapa kali.
Allah sebut kepada para malaikah, wahai para malaikah, aku ingin cipta dan jadikan di atas muka bumi makhluk yang aku akan nobatkan sebagai khalifah daripada kalangan insan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Para malaikah tak pasti akan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu. Para malaikah nak tanya, kenapa ya Allah perlu engkau cipta manusia dan kau letak di atas muka bumi ini, dengan mengatakan, sedangkan engkau sebelum ini ya Allah pernah menciptakan makhluk kau letak di atas muka bumi, tidaklah mereka itu di atas muka bumi kecuali melakukan kerosakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Takkah kita ni cukup sembah engkau dan memperagungkan engkau ya Allah? Apa perlu kau cipta lagi manusia, makhluk lain letak di atas muka bumi? Allah sebut, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni tahu apa yang engkau tidak. Maka ciptalah Allah Subhanahu wa ta'ala Adam sebagai bapa insan. Kita potong cerita dia pendek. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala nobatkan Adam sebagai manusia pertama, begitu juga sebagai Nabi pertama. Daripada Nabiullah Adam alaihi salam dan isterinya Hawa, maka lahirlah zuriat-zuriat insan yang mereka itu beranak pinak sehingga hari ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencipta manusia sepanjang zaman yang bermula dengan Nabiullah Adam, Allah tak meletakkan mereka dan membiarkan mereka macam tu je. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada insan, Allah Subhanahu wa ta'ala tak cipta manusia letak di atas muka bumi kemudian biarkan manusia macam tu je. Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cipta manusia, Allah letak manusia di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan manusia, pimpin manusia, apakah sebenarnya tugas kau di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala pimpin insan, sebenarnya apa kau kena buat di atas muka bumi, siapa yang kau kena kenal, apa yang kau kena buat. Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin insan tak lain dan tidak bukan melalui perantaraan para anbiya. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan di atas muka bumi ini kepada manusia tak lain dan tidak bukan adalah untuk memimpin manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sebut, kalau kita nak tahu apakah sebenarnya tugas para anbiya, tugas anbiya dua secara kesimpulan. Ulama sebut pertamanya dinamakan dengan ta'lim, kedua namanya dengan tazkiyah. Yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang di dalam Al-Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan anbiya kepada manusia kecuali dua benda mereka buat. Yang pertamanya mereka menyucikan hati insan, yang kedua mereka ini mendidik manusia. Pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyucikan jiwa insan, yang hanyalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa yang suci, dengan jiwa yang bersih itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima mereka di hari kiamat masuk syurga. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu yang datang kepada Allah dengan jiwa yang bersih sahajalah Allah terima di hari kiamat. Maka para anbiya turun membersihkan jiwa manusia daripada penyakit-penyakit hati. Dikarenakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang di dalam Al-Quran sebut, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah berjaya dan hanyalah berjaya insan yang telah menyucikan hatinya.
Qad aflaha man tazakka. Allah sebut dalam Al-Quran, yang berjaya di kalangan kaum mukminin adalah mereka yang suci jiwa mereka. Sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran cerita macam mana, apa cara manusia membersihkan jiwanya. Antaranya Allah guna sirah yang sama. Allah sebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang-orang yang beriman, apa mereka itu di dalam salat mereka khusyuk. Maka ulama sebut antara cara manusia membersihkan jiwa adalah melalui salat yang khusyuk. Maka para anbiya turun tengok kepada jiwa insan, bilang kepada manusia macam mana manusia nak jaga hati, macam mana manusia nak bersihkan jiwa. Dapat identifikasi apakah penyakit-penyakit jiwa, hasad, kibar yang Nabi SAW sebut antaranya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibar. Tidaklah masuk syurga siapa yang ada di dalam hatinya itu bahagian kecil daripada kesombongan dan kibar. Nabi SAW bila sebut masalah jiwa ni, Nabi sebut ala inna fil jasadi la mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadatil jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam jiwa manusia ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Apabila buruk segumpal darah itu, maka buruklah seluruh anggotanya. Sahabat tanya, apakah segumpal darah itu? Kata Nabi SAW, dia itu tak lain dan tidak bukan adalah hati manusia, jiwa manusia. Maka datang para anbiya alaihimussalatu wassalam, pertamanya antaranya untuk menyucikan jiwa insan. Keduanya, kata para ulama, melalui ayat Quran, Anbiya alaihimussalatu wassalam turun untuk mengajar manusia tentang Tuhan. Perkara ini ulama sebut dengan ma'rifatullah. Perkara ini ulama sebut dengan al-iman. Perkara ini ulama sebut dengan al-aqidah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran antaranya, wa ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah ada makna-makna manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Allah berikan bagi dia sebuah kitab. Allah berikan bagi dia kepintaran dan hikmah. Allah berikan bagi dia nubuah. Allah pilih dia jadi nabi, hantar dia kat manusia. Kemudian dia katakan kepada manusia, sembahlah aku. Tak ada nabi yang macam tu. Tak ada nabi yang turun kepada manusia untuk mereka ini mencari nama. Tak ada nabi-nabi yang turun untuk mencari harta. Dengan itu, apabila kita baca sejarah Nabi SAW, apabila Nabi kat Mekah, Nabi sampaikan dakwah Nabi SAW, orang Quraisy cari jalan banyak. Macam mana nak henti Nabi SAW? Cuba dera sahabat-sahabat Nabi SAW dah buat. Boikot mereka daripada apa-apa perniagaan dah buat. Halau mereka daripada tanah halaman mereka dah buat. Semua benda dah buat. Akhirnya mereka pergi kat Nabi SAW, ya Rasul, ya Muhammad, kau nak apa sebenarnya? Kalaulah harta yang kau ingini daripada kecoh-kecoh ni, kita berikan kau semua harta orang Mekah, kita kumpulkan, kita kasih kat kau. Kalaulah nama yang kau nak, kalaulah kau nak jadi raja, kau nak kuasa, Mekah ni tak pernah ada raja, kita nobatkan engkau sebagai raja.
Kalau itulah yang kau nak. Kalau kau nak wanita daripada kau kecoh-kecoh ni, kita kumpulkan wanita-wanita yang cantik-cantik, kita kahwinkan kau dengan siapa yang kau nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bukan itu aku diutuskan oleh Tuhanku. Maka bukan itulah tugas para anbiya alaihimus salatu wassalam. Allah sebut, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun tugas para anbiya adalah untuk memupuk sikap rabbani, sikap manusia-manusia yang pada jiwa mereka itu Tuhan, daripada apa yang mereka belajar dan daripada apa yang mereka fahami. Maka para anbiya alaihimus salatu wassalam datang kepada manusia untuk kenalkan kepada mereka Tuhan. Kenapa? Apa perlu mengenal Tuhan kepada manusia? Kenapa perlu manusia ini hidup dalam keadaan kehidupan Rabbani? Kita hari ini para jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita mengambil i'tibar tentang besarnya nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, supaya kita faham apa bezanya di antara seorang mukmin dan seorang kafir. Bila kita cakap kita beriman kepada Allah, apakah sebenarnya kesan keimanan kita ni kepada diri kita yang buat kita ni beza daripada members kita yang bukan Islam? Kalaulah tak ada beza di antara orang yang ada iman dan tak ada iman, maka tak perlulah keimanan. Hari ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena tengok ini benda-benda yang umum. Banyak benda-benda yang wujud di dalam masyarakat kita yang kita tengok sedih, lagi menyedihkan. Dianya itu berlaku bukan dikarenakan manusia ini jahat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bila cipta insan, insan itu memang secara nalurinya ada kebaikan dan juga kejahatan. Namun banyak benda berlaku di atas muka bumi ini yang diputuskan oleh manusia akibat mereka tidak ada Tuhan di dalam jiwa mereka. Kita tengok hari ini banyak kes-kes orang bunuh diri. Dan kita tengok sebab-sebab orang bunuh diri hari ini kadang-kadang pelik-pelik. Budak-budak exam tak pas, pressure, bunuh diri. Banyak berhutang, bunuh diri. Tak dapat kerja yang baik, tak jadi kaya, dulu kaya jadi miskin, bunuh diri. Hari ini orang ada anak, dia melakukan zina, tiba-tiba dapat anak yang tidak diingini, dibunuh. Dia dapat anak, dia kira-kira aku ni tak mampu nak jaga anak, dia bunuh anak dia. Benda-benda ini wujud akibat manusia tak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara pemikiran dia dan keputusan-keputusan yang dibuat beza. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khair iza asabathu sarra syakar wa in asabathu darra sabar wa laisa zaka li ahadin illa li mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut urusan orang yang beriman, sifat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ajaib. Beza orang beriman dengan orang tak beriman ini. Iza asabathu sarra, orang yang beriman itu adalah apabila Allah berikan kepada dia kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham yang dia dapat ni, yang dia kecapi daripada kejayaan, yang dia nikmati daripada kekayaan, yang dia dapat daripada kebahagiaan ini tak lain dan tidak bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak bahagia pun, kalau dia nak seronok pun, dia letak had dia tahu, jangan lebih-lebih. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesusahan,
Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia sakit, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia sempit duit, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dalam masalah keluarga dia, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dalam apa pun masalah, dia sedar, oh ini juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza. Iza asabathu darra sabar. Apabila Allah uji dia, dia sabar. Dia ni miskin, Allah, dia kahwin dengan isteri dia, Allah takdir dia dapat anak. Orang cakap dengan dia, engkau ni miskin, macam mana kau nak bangunkan anak kau? Macam mana kau nak kasih makan anak kau? Dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bekalkan di dalam jiwa dia, dia tahu dan dia faham, sesungguhnya rezeki ini bukan urusan manusia. Sesungguhnya rezeki ini urusan Allah. Allah itu apabila dia belajar Asmaul Husna, Allah itu Ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki. Aku ni tak payah nak bimbang sangat, aku letakkan usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan rezeki anak aku ni. Berbeza dengan orang-orang jahiliyah dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang mereka. Allah sebut, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu dikarenakan takut sempit duit ni. Dikarenakan orang-orang jahiliah dulu macam tu. Dia ada anak, isteri dia mengandung, cakap tak boleh, tak cukup, nanti aku tak mewah, bunuh anak. Rezeki ini urusan Tuhan. Jodoh ni urusan Tuhan. Sihat sakit ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada sakit, dia sedar, oh musibah ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kemungkinan aku ini dah jauh daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala nak panggil aku balik. Ada hikmah di sebalik aku sakit ini. Agaknya aku dah lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sayang aku lagi, Tuhan uji aku macam ini, jadi aku ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dulu para salihin. Orang-orang salih dulu apabila mereka diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia orang senyum. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala lama tak uji mereka, mereka rasa lain macam sikit. Tuhan tak sayang aku lagi kok. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tak uji aku? Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala uji seorang manusia, dia fikir, oh alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin nak ingatkan aku. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingat lagi ke aku. Ataupun dia fikir dengan baik, dia cakap, oh alhamdulillah sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa ta'ala uji aku sakit macam ni je. Ada orang lain kena uji lebih teruk daripada aku, apalah aku ni nak sangat nak komplain. Dia fikir, oh Allah Subhanahu wa ta'ala uji aku macam gini, kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala nak menjadikan sebab dosa aku dihapuskan. Kafarah kita sebut, ulama sebut, kafarah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang insan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan musibah di atas seorang manusia. Apabila seorang manusia itu redha dan sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kesabaran dan redha dia itu menghapuskan dosa dia. Ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala melalui musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala landakan di atas seorang manusia itu, Allah nak angkat martabat dia itu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi dia kesenangan, dia syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku tak tahulah apa yang aku buat sehingganya engkau berikan aku nikmat ini, tapi alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan engkau tambahkan lagi nikmat bagi aku. Dia minta kebaikan daripada Allah, disyukur banyak-banyak. Begitulah hal keadaan orang beriman. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kebaikan, Allah berikan kepada nikmat, kecuali pertama yang keluar kat lidah dia, alhamdulillah. Alhamdulillah ni bukan sahaja ucapan terima kasih, tapi alhamdulillah ini merupakan ungkapan seorang manusia ini sedar dan i'tiraf setiap apa yang dapat ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan tidaklah seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan uji dia kecuali dia sabar dulu.
Dia tak adalah nak mengomel banyak. Dia jauhlah daripada nak bunuh diri. Dia jauhlah daripada nak luka diri dia. Dia jauhlah daripada nak mengomel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Ini iman. Maka hari ini kadang-kadang kita ni hidup banyak mengomel, kita perasan. Ini satu nasihat kepada diri kita dan kepada semua. Mari para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang kita belajar ini bukan merupakan sebuah pembelajaran teori. Dia bukan sebuah pelajaran di atas angin. Iman merupakan sebuah perkara yang dia itu praktikal. Lepas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah implementasinya? Lepas aku tahu bahawasanya aku perlu mengimani, contohnya hari kiamat, apakah sebenarnya aku kena buat? Kita belajar rukun iman 6. Setiap daripada 6 itu ada faedahnya. Contohnya kalau kita tengok pada hari kiamat, Nabi SAW, bila kita nak belajar rukun iman, rukun Islam dan ihsan ini, seperti mana kita dah bincang hadis ini sebelum ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti mana kita dah bincang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW dengan beberapa sahabat duduk. Mereka duduk. Lepas salat, tiba-tiba kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang kepada kita. Kita tengah duduk. Tiba-tiba ada orang datang ke kita. Orang ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, rambut dia ni hitam benar, baju dia ni putih sangat. Namun kata Sayyidina Umar bin Khattab, tak ada satu pun daripada kita yang kenal dia ni siapa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab setelah itu, kalau kita tak kenal dia, sekurang-kurangnya kemungkinan dia ni orang daripada luar kampung. Tapi dia bukan. Pasal kalau dia daripada luar kampung, dia seorang musafir. Musafir seharusnya ada pada dia kesan orang bersafar. Dia bawa barang-barang kau, dia nampak penat kau, dia nampak berabuk kau daripada jalan-jalan. Tapi tak. Dia datang kepada Nabi SAW, sehingga kaki dia kena kepada kaki Nabi, lutut dia kena kepada lutut Nabi SAW, dan dia letakkan tangan dia di atas paha Nabi SAW. Lalu dia tanya Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kita cerita benda ni lah. "Wahai Muhammad, ceritakanlah aku kepada tentang Islam." Nabi SAW pun ceritakan tentang rukun Islam yang 5. Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, "Fa akhbirni anil iman." Tadi Islam. "Ceritakanlah aku pula tentang iman." Maka Nabi sebut rukun iman yang 6. Kemudian dia tanya Nabi SAW tentang ihsan. Pertama tadi aku tanya Islam, kau jawab. Iman kau jawab. Apa pula itu ihsan? Perkataan ihsan ni dalam bahasa Melayu ada, tapi makna dia ni lain sikit daripada perkataan asalnya itu. Maka Nabi SAW jawab, makna ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dimaksudkan dengan ihsan itu adalah seorang apabila dia beribadah, keadaan dia beribadah itu seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang insan itu tidak dapat melihat Tuhan dengan dua mata dia ini, ketahuilah Tuhan melihat dia. Maka dia beribadah dalam keadaan seperti itu, yang dia tahu Tuhan sedang melihat dia. Ini kita dah bincang banyak kali. Islam, iman dan ihsan. Islam merupakan elemen fizikal, elemen membuktikan. Iman merupakan prinsip insan, kepercayaan. Dan ihsan merupakan sikap manusia beribadah dan beriman. Kemudian orang itu tanya kepada Nabi SAW, tadi kau cerita daripada iman itu antaranya adalah hari kiamat. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kau ceritakan aku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW sebut, famal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Aku ni yang kau tanya tak tahu lebih daripada engkau yang tanya mengenai kiamat. Nabi nak cerita kepada orang yang tanya ni, kau tanya aku tentang kiamat bila ke apa ke, aku tak banyak ilmu yang aku tahu mengenainya. Kemudian orang tu tanya, fama amaratuha. Kalau kau tak tahu exactly kiamat ni macam mana dan bila, ceritakan aku sedikit tentang tanda-tanda kiamat.
Dalam hadis itu Nabi SAW beri beberapa tanda-tanda kiamat. Lepas tu orang tu jalan. Orang tu jalan, Nabi pusing kat para sahabat. Nabi tanya Umar, kau tahu tak tadi siapa? Sahabat tak tahu. Nabi sebut, Fahadha Jibrilu yu'allimukum dinakum. Ketahuilah orang yang datang kat korang tadi itu adalah Jibril. Malaikat Jibril datang kat kita menyerupai manusia untuk mengajar kepada kita urusan agama kita. Maka beberapa faedah kita dapat daripada hadis ini, antaranya Jibril dalam sejarah Nabi SAW pernah mendatangkan diri dia kepada Nabi dan para sahabat beberapa kali. Ini antaranya. Nabi pernah nampak Jibril alaihi salam dalam keadaan hal rupanya yang asal, begitu juga di dalam rupa manusia. Antara faedah hadis ni juga adalah kepentingan apa-apa yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi, memberitahu kepada kita rukun Islam, rukun iman dan ihsan ini merupakan di antara tunggak agama yang perlu insan faham. Dalam hadis ini Jibril menekankan salah satu daripada rukun iman yang penting, iaitu hari kiamat. Jadi kita bincang, iman bukanlah mata pelajaran yang kita faham dengan hati kita, kemudian dia itu tak ada apa-apa kesinambungan di dalam kehidupan kita. Tak ada. Dia bukan macam tu. Iman merupakan sebuah mata pelajaran. Akidah merupakan satu pelajaran yang bila kita belajar, dia kesan diri kita. Dia bantu kita untuk kita faham dunia. Dia bantu kita untuk menjalani kehidupan kita. Dalam masalah kita untuk melakukan keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan, keimanan kita ajar kita. Di dalam kita ini mengharungi ujian-ujian, dia tolong kita. Maka antaranya kiamat ni macam mana kiamat membantu kita ini. Kita ambil contoh apabila sahabat Nabi SAW tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, sama juga macam tadi Jibril tanya kepada Nabi, mata sa'ah, bila hari kiamat? Nabi cakap Nabi tak tahu. Nabi tak beritahu. Allah tak ilhamkan kepada Nabi SAW bila hari kiamat. Memberitahu kepada kita di dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari tauhid, tidaklah penting di dalam mata pelajaran itu mengetahui bila hari kiamat. Tak penting. Dia kanakan apa? Nabi tak ajar. Bila Nabi SAW tak terangkan faedah dia, bila Nabi tak terangkan kepentingan bila, maka dia tak penting. Namun di dalam hadis yang lain, ada sahabat tanya Nabi SAW sama soalan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi jawab. Tengok apa jawab Nabi SAW. Nabi tak jawab bila, tapi Nabi jawab ma'attalah. Kau tanya aku tentang kiamat, apakah yang engkau telah siap baginya? Maka mengetahui hari kiamat bukanlah penting sangat kita tahu kiamat ini bentuk dia macam mana, kiamat ini apa jadi. Tapi yang penting adalah memahami bahawasanya hari kiamat itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersoalkan kita setiap apa yang kita lakukan. Kiamat itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan putuskan kita ni masuk syurga ke masuk neraka. Kiamat ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan kepada kita. Begitu juga dengan seluruh insan, setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita faham benda ni, hari ini setiap yang kita lakukan kita jaga-jaga. Oh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak adalah aku buat di atas muka bumi ini secara zahir depan orang ataupun aku sembunyi-sembunyi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala nampak. Tak ada apa yang aku cakap, tak ada apa yang aku rasa dalam jiwa aku ini, tak ada apa yang aku buat kecil atau besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, para malaikat catat. Dan benda ini akan membuat aku akhirnya masuk syurga ke masuk neraka. Bila kita tahu benda ni, kita jadi orang yang jaga-jaga jangan apa kita buat. Ini pentingnya kita faham kiamat. Allah sebut, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Taklah orang manusia ni buat baik kecil mana pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala nampak dan Allah balas dengan kebaikan. Dan tidaklah seorang manusia ini melakukan jahat kecil mana pun kecuali Allah nampak dan Allah Subhanahu wa ta'ala hukum dia di hari kiamat. Ini kepentingan belajar keimanan kepada hari kiamat. Contohnya,
Dan carilah jalan apa pun untuk kita persiapkan diri. Bila kita belajar hari kiamat, tidaklah kecuali ulama akan bincangkan, bila kita belajar hari kiamat, memberitahu kepada kita dunia ini bukan segala-galanya, bahawasanya dunia ini fana, alam dunia ini tak kekal, yang kekal itu alam lepas akhirat tu. Maka bila kita faham bahawasanya alam yang sebenarnya adalah alam syurga nanti, maka buat apalah kita ni nak sungguh-sungguh sangat dalam urusan dunia ni. Maka kita hari ini berbekal-bekal untuk akhirat. Akhirat itulah yang hakikat. Ulama sebut ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Sesungguhnya dunia ini tak lain dan tidak bukan adalah ladang tanaman untuk kita nak tengok hasil dia bila? Di hari kiamat. Maka hari ini kita kat dunia ini, kita cari jalan. Macam mana aku nak cari jalan untuk aku ni masuk syurga? Itu cerita dia. Dan cari jalan, apakah cara untuk aku senantiasa. Benar ni kadang-kadang kita faham sekali, tapi dikarenakan kesibukan dunia, kadang-kadang kita lupa. Maka kita lalai dengan dunia. Tak ada masalah dengan serenuk dunia, tak ada masalah. Tak ada masalah dengan menikmati kenikmatan dunia. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fitrah manusia. Dikarenakan itu Allah suruh kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kita juga nak kebaikan di dunia ini, cuma kita kena faham kita punya matlamat bukanlah dunia ini, matlamat kita akhirat. Itu kita faham. Maka kadang-kadang kita ni terlebih sangat kat dunia. Kita kena cari keseimbangan dalam masalah itu. Maka perlu kita cari jalan-jalan untuk kita senantiasa teringat kepada matlamat kita. Dikarenakan itu contohnya Nabi SAW suka ingatkan para sahabat, antaranya kepada mati. Kepada mati. Kenapa? Dikarenakan mati itu merupakan satu perkara yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati itu merupakan satu langkah lebih dekat kepada hari kiamat. Contohnya, dan kita tutup dengan hadis ini, Nabi SAW pada awal-awal dakwah Islam di Makkah, Nabi SAW dalam syariat Islam yang awal itu, Nabi mengharamkan ziarah kubur asalnya. Dikarenakan di antara adat orang jahiliah Arab pada waktu itu, bila ada orang meninggal, diwajibkan bagi orang-orang pada waktu itu untuk meraung, nangis teruk-teruk, koyakkan baju, tarik rambut, macam tu, teruk. Maka Islam merupakan agama yang ajar manusia ini boleh berperasaan dan boleh meluahkan perasaan, tapi kena jaga perasaan ni jangan lebih-lebih. Boleh sedih tapi sekadarnya, boleh gembira tapi sekadarnya, boleh berhibur tapi sekadarnya, boleh sedih sekadarnya. Maka Nabi SAW pada awal itu, dikarenakan manusia baru Islam ni, maka Nabi cakap pada awal itu, aku haramkan korang pergi ziarah kubur, tak boleh. Namun setelah lama lagi, Nabi SAW bila perasan orang-orang yang beriman itu dah kuat keimanan mereka, dah boleh kawal emosi, dah kuat keimanan, Nabi sebut kepada para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil maqbarati ala fazuruha. Dulu korang ingat tak, aku pernah mengharamkan bagi kamu menziarahi kubur. Namun sekarang ini, kata Nabi SAW, aku halalkan bagi kamu ziarah kubur, maka ziarahlah. Tapi Nabi tak sebut ziarah kubur ini tanpa faedah. Nabi sebut ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dikarenakan mati itu, pergi kubur itu, tengok orang mati, mengingatkan kamu kepada hari kiamat. Maka ini yang kita nak. Pembelajaran akidah, pembelajaran tauhid tak lain dan tidak bukan jadikan kita manusia yang sedar kita buat ini, apakah kesan dia kepada diri kita, apa Allah Subhanahu wa taala akan hukum kita dengan apa kita putuskan itu. Menjadikan kita manusia yang lebih baik, menjadikan kita seorang bapa yang lebih baik, menjadikan kita seorang pekerja yang lebih baik. Ini sebenarnya kesan daripada mempelajari tauhid. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya marilah kita ni bila belajar agama dan kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita. Tak guna kita bincang banyak-banyak tapi apa yang kita belajar itu tak dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi insan daripada urusan agama, sesungguhnya setiap itu adalah kebaikan dalam diri kita, insya-Allah.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti di sini dahulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan di atas hati-hati kita insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara keimanan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan di atas keimanan yang sedia ada pada jiwa kita insya-Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.